Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Haji Sharif, ahli jawatan kuasa Masjid Abu Ubaidah, tak lupa kepada Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah yang buat live pada malam ini. Ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan peluang lagi untuk kita mendengar peringatan ataupun ilmu. Yang ilmu inilah akan menjadi zad, akan menjadi bekalan kita ke akhirat nanti, insya-Allah. Kita sambung kembali pengajian kita, tuan-tuan, dalam kitab Tasalliyah li ahli masaib, penawar bagi orang yang ditimpa musibah. Kita berhenti pada muka surat 77 pada firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billah syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fil ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Kata mati Allah, ulama menyatakan ayat ini, surah Al-Mumtahanah yang ke-12 ini turun ketika mana Yaumul Fathi Makkah, ketika pembukaan Makkah. Pembukaan Makkah ni, tuan-tuan, di mana Nabi berbuat bai'ah, yakni aku janji, mula-mula dengan golongan rijal, dengan golongan lelaki. Lamma faragha, bila selesai dengan golongan lelaki, maka Nabi SAW yubayi'un nisa, maka Nabi membuat pula bai'ah. Apa itu? Aku janji dengan orang-orang perempuan yang asalnya musyrikin Mekah, kemudian mereka ini nak masuk Islam, berjanji dengan Nabi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, bila datang kepada kamu mukminat, perempuan-perempuan yang dulunya musyrik, yang dulunya musyrikah, atau musyrikat jamaknya, pluralnya, kemudian mereka nak memeluk Islam dan membuat aku janji dengan kamu, bai'ah dengan kamu, maka apa kata Allah kepada Nabi? Beri Nabi ini suatu rasyad, suatu araan, suatu petunjuk. Apa dia? Kandungan, isi kandungan yang mesti ada dalam aku janji tersebut. Apa dia, tuan-tuan? Antaranya disebut oleh Allah Ta'ala, alla yusyrikna billah. Pertama sekali, tuan-tuan,
Allah sebut hendaklah perempuan-perempuan ini meninggalkan perbuatan yang paling besar jahiliahnya pada zaman jahiliah. Apa dia? Iaitulah mensyirikkan Allah. Ni Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan sepupu Nabi, dia menyatakan apa kepada Raja Najasyi? Kami ini, wahai Raja Ayuhal Malik, katanya, kaum yang dulu hidup dalam kejahiliahan, jahiliah. Apa dia? Di antara jahiliahnya kami ini yang paling utama, yang paling number one, apa dia? Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Maka bila Islam datang, tuan-tuan, bila pembukaan Mekah, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi. Nabi masuk ke kota Mekah dengan tidak ada sebarang tentangan. Mereka membiarkan Nabi masuk, tuan-tuan rahmati Allah, dan orang-orang kafir Quraisy ingat Nabi ini akan balas dendam. Nabi ini akan balas dendam, take a revenge. Kita ni, tuan-tuan, kalau masa dulu kita dizalimi, bila kita ada kuasa, kita akan cari siapa orang yang menzalimi kita. Itu fitrah manusia. Dulu hampa perkena aku, tak apa hampa jaga. Dulu masa hampa berkuasa, hampa perkena aku, tak apalah ni aku berkuasa, hampa jaga. Pada pandangan orang kafir Quraisy, Nabi seorang yang begitu. Rupanya tidak, tuan-tuan rahmati Allah. Nabi masuk ke kota Mekah ini dan Nabi menyatakan siapa yang tidak melawan tidak akan dibunuh. Malah Nabi menyatakan siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, ni sebagai orang kata motivate jiwa Abu Sufyan, nak bagi dia seronok. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka orang ini selamat, tuan-tuan. Dan mereka menyangkakan Nabi akan memberi balasan, tapi rupanya tidak. Nabi mengatakan kamu bebas, tidak ada apa-apa tindakan diambil ke atas kamu, walaupun mereka ini, tuan-tuan, di kalangan orang yang menyakiti Nabi dan menyeksa Nabi. Ini yang membuka hati mereka kepada Islam. Ini yang menjadikan hati mereka tertarik kepada Islam. Apa dia, tuan-tuan? As-sam'u, as-sima'ah, wal-afu. Apa dia, tuan-tuan? Iaitulah memberi maaf, to give forgiveness. Dan juga, tuan-tuan, bertoleransi, bertolak ansur, tuan-tuan. Apa dia? Islam bukan agama as-sa'ru. Laisa din lisa'ri, bukan agama untuk membalas dendam, bukan agama kekerasan, dibalas dengan kekerasan. Ini Allah bagi tahu kepada Nabi. Jadi, tuan-tuan, mereka pun tertarik dengan Islam, dan mereka ini pun menyatakan nak masuk Islam. Dan bila masuk Islam, Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala membuat satu perjanjian. Aku janji antaranya, Allah sebut kepada Nabi, maka ni mesti tinggalkan jahiliah yang paling besar. Apa dia? Jangan menyembah berhala. Dalam surah Al-Mumtahanah ini disebut alla yusyrikna billah. Wanita-wanita Mekah yang nak beriman, pertama sekali apa yang perlu kamu buat, jangan kamu mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, kenapa orang perempuan ini, tuan-tuan, disebut dalam bai'ah? Nabi buat bai'ah dengan orang perempuan kerana, tuan-tuan, percayalah, kata ulama, pengaruh orang perempuan ni besar. Orang perempuan ni, tuan-tuan, boleh mempengaruhi diri kita sama ada nak jadi rajin datang masjid Abu Ubaidah ni ataupun tidak. Betul tak betul cakap saya? Kalau kita dapat isteri yang beriman, tuan-tuan, yang baik, yang mukminah, bila kita kata nak pergi masjid Abu Ubaidah, kalau dia support kita, dia sokong kita, dia akan kata alhamdulillah bang, bagus. Tapi bang, jangan naik kereta, kita naik motor supaya lebih romantis. Abang bawa duduk depan, ayang duduk belakang,
peluk perut abang, letak dagu atas bau abang, ngonyap capin telinga abang. Langgar tiang TMB, tuan-tuan. Tapi kalau dapat isteri yang ghairu salihah, yang ghairu mu'minah, isteri yang tidak salihah dan tidak beriman ni, tuan-tuan, bila kita kata, bila isteri tanya, nak ke mana tu? Abang nak pergi masjid lah, nak mengaji, nak solat jamaah, nak mengaji. Tak ada. Malam ni kita nak pergi Ipoh Parade katanya. Besok, tuan-tuan, siap-siap baju lagi. Nak pergi mana tu? Nak pergi semayang lah, nak pergi mengaji. Malam ni kuliah lain pula, ustaz lain pula. Semalam Ustaz Menawar dah terlepas. Isteri kata lagi, tak ada. Semalam Ipoh Parade, hari ni pasar raya Gian, jenuh mencari, tuan-tuan. Jayan dah tutup dah ya, Jayan ya. Semalam cari senduk tak jumpa, hari ni kena cari tempat. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau isteri ni tak support, kita nak beribadat pun susah, tuan-tuan. Kalau tak ada isteri gosokkan baju Melayu, tuan-tuan, nak pergi semayang, susah. Kalau tak ada galakan daripada isteri ni, tuan-tuan, ingatkan kita, abang, kita pergi solat jamaah. Kalau isteri uzur, isteri kata, abang, malam ni saya tak dapat nak pergi jamaah, abang pergilah ya, mudah-mudahan saya gosokkan baju abang ni, saya dapat pahala, abang lagi dapat pahala. So tafsir ini, tuan-tuan, menceritakan apa dia, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi apa dia sesungguhnya golongan wanita ini mempunyai pengaruh yang hebat kepada hati-hati lelaki. Jangan main-main. Tuan-tuan rahmati Allah, seronok tak balik-balik rumah, isteri yang tak dapat pergi surau ni, dia macam bagi kita support, galakkan. Dia kata, abang, tadi apa ustaz yang cerita abang ceramah kali ni, kuliah kali ni, apa dia abang? Oh, kali ni tentang firman Allah surah Al-Mumtahanah. Ceritalah bang, cerita. Kita pun, tuan-tuan, tiap-tiap malam semangat nak pergi pengajian. Tapi kalau isteri ni, tuan-tuan, tidak menyokong, yang ini yang menyebabkan kita lemah semangat. Pertama, Allah kata, wanita, jangan kamu mensyirikkan Allah syai'an dengan sesuatu pun. Dan disebut lagi perintahnya dalam baiat tersebut, wala yasriqna, janganlah kamu mencuri. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila Nabi sebut wala yasriqna daripada firman Allah, maka berkatalah seorang wanita yang bernama Hindun. Dan dalam tafsir Baghawi menyatakan, Hindun isteri Abu Sufyan ini, bila Nabi masuk kota Mekah itu, menyuruh orang supaya berbai'ah masuk Islam, Hindun di antara orang yang menyuruh menyamar, mutanaqibah. Dia kata pakai macam tutup muka tu supaya Nabi tak kenal dia. Pasal apa? Khaifah min Nabi, dia ini takut dengan Nabi. Kerana tuan-tuan, dia di antara isteri pemimpin, isteri Abu Sufyan yang banyak menyakiti Nabi. Bila Nabi menyatakan wala yasriqna, dalam firman Allah Ta'ala itu menyuruh orang perempuan ini jangan mencuri, Hindun ni dia tak boleh kawal perasaan dia. Dia expose diri dia, tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak boleh kawal satu isu. Dia tak boleh kawal diri dia from speaking of one issue, daripada bercakap tentang satu isu. Mula tadi, tuan-tuan, dia menyorok. Mula tadi, tuan-tuan, dia tak mau Nabi tahu dia berada di kalangan perempuan-perempuan ini. Tapi bila Nabi beri peringatan jangan mencuri, dia kata tak boleh jadi. Apa kata dia? Inna Abu Sufyan rajulun sya'ih, sesungguhnya suami aku Abu Sufyan itu rajulun sya'ih, manusia yang paling kedekut, tuan-tuan. Dia bukan bakhil dah, syahih. Wasyahih aswa min bakhil. Syahih ni, tuan-tuan, lebih teruk daripada bakhil, worse than bakhil.
Kenapa tuan-tuan? Kalau bakhil minisbatil mal, kata ulama, kalau bakhil ni tuan-tuan, dia bak reta, bak duit, dia bakhil. Tapi kalau syaih ni tuan-tuan, semua benda dia kedekut. Jangan sandar dekat kereta aku, karang calo karang. Tuan-tuan, memang kedekut. Bukan kedekut dah, tai hidung masin, tangkai jerit. Kalau dia ngajak kita tuan-tuan pergi makan, ni ada satu cerita tuan-tuan, sahabat ajak kawan-kawan pergi makan, ni masa belajar dulu seronoknya kami. Jom semua, aku belanja makan. Tuan-tuan, kami seronok. Pertama, dia nak belanja, makan free. Kedua, tuan-tuan, kami seronok pasal apa? Dia tak pernah belanja, tuan-tuan. Ni jenis spesial syaih ni. Tak pernah nak belanja, tuan-tuan. Tiba-tiba tak apa mimpinya sampai ada kawan kata, buang terbiak dah kot. Tak apa-apa, jom kita pergi kedai, aku belanja. Hampa nak lauk apa? Ambil, aku bayar. Utara. Apa lagi tuan-tuan, pucuk di kita ulam mendatang, kecil tapak tangan, nyiru ku tadahkan. Ni bukan nyiru dah, stadium ditadahkan tuan-tuan. Jadi bila sampai kedai tuan-tuan, yang ni ambil nasi lebih, yang ni ambil lauk. Orang nak belanja ni, ambil ayam masak merah, ambil daging masak kicap, dah ada ayam daging, ambil pula telur masin. Memang mengketedarah hari tu, buruk lantak tuan-tuan. Bila sampai di kaunter ni tuan-tuan, dia kena bayar dulu kedai tu. Apa pula dia cakap sahabat yang syaih ni, yang macam Abu Sufyan ni? Apa kata dia? Dia buat pula second announcement tuan-tuan. Dia kata, okey semua, saya bayar nasi je, lauk sendiri. Tu yang keluar haram tu. Syaih tuan-tuan. Jangan kamu dekat dengan kereta aku. Hendon ni tuan-tuan, dia tak boleh tahan, jangan mencuri ni. Lalu dia pun buat satu confession. Dia kata sesungguhnya Abu Sufyan ini lelaki yang amat kedekut, teruk, dia bakhil lagi. Wa inni asabtu min malihi hanatin fala adri ayahillu li amla. Dan bila masa dia tak tahu, aku ambil duit dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau tak ambil apa itu, kalau tak curi, istilahnya curilah, ambil tanpa kebenaran suami, tu curilah tuan-tuan. Jenuh nak buat belanja rumah. Tak ada tak? Di sini yang apa Abu Sufyan ada tak sini? Pak Haji ada tak? Bila isteri minta duit nak beli gas masak, dia punya tuan-tuan, dia punya leteornya sampai isyak. Apakah A-nya? Cepat menuk habis gas ni, baru je beli. Baru beli apa? Baru dah 5 bulan dah. Yalah 5 bulan pun boleh tahan setahun. Tahun dah. Kedekut nak mampu weh. Maka macam mana tuan-tuan? Ada isteri ni, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak kerja, dia tak ada gaji. Kalau dia kerja ada gaji, bolehlah. Dia tak kerja tuan-tuan, suri rumah sepenuh masa. Apa dia buat? Dia curi duit suami ni. Pasal apa? Untuk orang tua tu makan juga. Balik orang nak makan, tapi gas tak ada. Balik orang nak makan, bawang habis. Balik orang nak makan, beras tak ada. Maka tentera mati Allah kata Hindun, aku tak tahulah yang aku curi ni Abu Sufyan halal ataupun tidak perbuatan aku itu. Faqala Abu Sufyan, rupanya Abu Sufyan dengar tuan-tuan, dia pun cakap dengan nada yang tinggi, menjerit. Kata dia, ma asabti min syai' fima madha wa fima ghabara fa huwa laki halal. Kata dia, wahai istriku, apa yang kamu ambil daripada aku yang aku tak tahu, aku halalkanlah. Fadaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa tuan-tuan. Nabi ni ketawa bukan macam kita. Sampai keluar anak tekak.
Dalam riwayat tuan-tuan, Nabi ketawa ini nampak gerahamnya. Ya, makna Nabi ketawa ni tuan-tuan tak macam kita ketawa. Ya. Nabi ketawa, fadha'ika. Kenapa Nabi ketawa? Kerana Nabi tahu dah yang mengadu itu tak lain tak bukan Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Habis bocor rahsia tuan-tuan. Tuan-tuan, bayangkan kalau isteri tuan-tuan lepas saya habis kuliah nak tanya soalan, macam mana tuan-tuan? Ustaz, boleh saya tanya soalan tak? Apa dia? Laki saya udah tuan-tuan, bocor rahsia. Tuan-tuan mati Allah, ulama menyatakan perbuatan isteri mengambil duit suami, kalau suami itu terlalu kedekut yang boleh memudaratkan keluarga, maka harus dengan biqadarin, dengan kadar yang keperluan. Supaya apa? Supaya peringatan kepada suami. Apa dia? Belanja rumah al-kasbu aish fil aish, pendapatan, penghidupan, perbelanjaan itu di atas lelaki, nafkah itu di atas lelaki. Jangan terlalu kedekut sampai tidak menjalankan kerja kita sebagai suami tuan-tuan. Yang kedua, boleh tak mengadu kepada qadi? Boleh, dengan syarat kita menceritakan kepada orang yang dipercayai. Nabi SAW adalah orang yang dipercayai ketika itu, dan Nabi jawab juga berdasarkan kepada ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Wala yaznin, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, Nabi sebut apa dia? Firman Allah surah Al-Mumtahanah, jangan berzina. Sebab zaman jahiliyah ni tuan-tuan, disebut dalam kitab, satu kitab sirah, bagaimana Abdullah bin Ubay, bapa munafik ni tuan-tuan, dia mempunyai kemah. Yang kemah ini letakkan seorang perempuan yang tabarruj jahiliyah, duduknya perempuan yang cantik, yang make up, yang bedak, yang lawa, rambut berpintai-pintai macam ekor kuda tu, ponytail. Orang lalu lalang, wa idza yamurru rajul, bila lalu lelaki tengok berkenan, tanya, "Bikam berapa?" Perempuan ini jawab, "Sekian-sekian harga dia." Ba'dama ittafaqa, lepas mereka setuju masuk dalam kemah, perempuan ini akan ikat kain merah pada tali kemah tersebut. Apa makna tali merah ini? Sedang melayan pelanggan. If you want me, wait until your turn come. Tuan-tuan, makna apa tuan-tuan? Zaman itu perzinaan, persundalan, pelacuran sudah berlaku. Ini kata Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, "Wa na'til fawa'ish, wahai raja, teruknya kami, jahiliyahnya kami, kauman jahiliyah ini." Apa dia wahai raja? Kami ini suka buat benda-benda fawa'ish yang jahat seperti zina. Wala yaqtulna auladahunna, dan jangan mereka bunuh anak-anak mereka, terutamanya anak-anak perempuan tuan-tuan. Zaman jahiliyah, perempuan ini dikatakan sebagai ar, sebagai yang memberi malu kepada keluarga, maka dibunuh. Ada yang riwayat menyatakan ditanam hidup-hidup tuan-tuan. Mereka sendiri tak sedar, anak itulah yang melahirkan mereka tuan-tuan. Kalau anak perempuan itulah yang akan jadi seorang ibu, ibu inilah yang akan melahirkan orang lelaki. Tapi kerana bodohnya mereka ni dengan hidayah Allah, syariat Allah, mereka merasakan apa tuan-tuan? Perempuan ini hanyalah barang dagangan sahaja, tidak ada nilai, no value. Dan juga disebut tak boleh bunuh anak-anak ini. Ni jahiliah kan? Makhafatan, kita rasa takut. Pasal apa? Nanti kalau anak ramai kita susah. Tak boleh tuan-tuan. Bukan saja pada orang kafir ni, bukan saja pada orang yang baru nak masuk Islam, pada kita yang dah lama Islam ni pun tuan-tuan, kalau anak ni sampai 8 orang, setiap anak tu insya-Allah ada rezekinya. Tak usah takut. Hari ni kita ditakut-takutkan oleh doktor-doktor yang bukan Islam, datang minta maaf. Dia kata buat apa anak ramai-ramai, 3 orang sudah cukup.
Sekarang ni very expensive dia kata, terlalu mahal dia kata. Tuan-tuan, kadang-kadang yang cakap tu doktor Melayu. Ni saya tengok sampai 5 orang anak ni buat perancang keluarga. Stop, ikat. Terhormati Allah, Nabi sebut apa dia? Kahwin dan perbanyakkan anak. Kerana apa? Aku berbangga dengan umatku yang ramai di akhirat nanti, tuan-tuan. Subhanallah. Wala ya'tina bi buhtan yaftarina. Apa dia, tuan-tuan? Allah sebut kepada orang-orang perempuan yang nak beriman ini, jangan kamu membuat pembohongan. Apa dia? Dapat anak dengan orang lain, pergi bagi tahu dekat suami, ini anak kita. Jangan, tuan-tuan. Hari ni dah jadi dah benda ni. Dah jadi dah. Wa sayaudu ghariban, tuan-tuan. Ja'al Islamul ghariba wa sayaudu ghariba. Betul kata Nabi. Islam ini dulu dagang pelik. Orang kafir Quraisy rasa pelik dengan syariat Islam. Bila orang sudah Islam, tuan-tuan, melaksanakan syariat Islam, sudah biasa dengan Islam, akhir zaman wasayaudu ghariba, akan kembali jadi pelik. Pelik kerana apa, tuan-tuan? Dia pelik kerana kita kembali balik ke zaman jahiliah. Maknanya apa, tuan-tuan? Setakat zina isteri dengan orang lain tu perkara biasa. Jatuh cinta dengan teman sepejabat, jatuh cinta yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan orang kata cokia-cokia punya love ni. Sampai peringkat, tuan-tuan, macam lagu Mariah Carey tu, I can live living without you. Aku tak kerti nyanyi. Akhirnya, tuan-tuan, cinta mungkin sebab suami di rumah tak pandai layan, tak romantik. Suami di rumah kasar, jumpa teman sepejabat ni romantik, pergi ke meja dia tiap-tiap hari, letak tangan bawah dagu, tanya dia dengan manja, B, dia panggil B, baby. Bukan yang menatang satu lagi tu, jangan sebut B, baby. Ngapa ni B? Bini orang dia panggil baby. Cinta punya cinta, tuan-tuan, akhirnya buat overtime. Bukan overtime work, overtime sex. Bagi tahu dekat suami ada overtime. Projek dalam kereta, projek dalam pejabat. Wal'ayazubillah. Berlaku, tuan-tuan, tapi saya tak mau sebut di mana. Sebab saya dipanggil ceramah untuk tegur bab itu di satu jabatan. Mengandung, tuan-tuan. Bila mengandung, bagi tahu pada suami, ini anak kita bang, saya sudah mengandung 3 bulan. Suami pun kata, biasa dia jual mahal kat aku, sentuh sikit pun tak boleh. Kadang baru rapat, hangat lah. Baru nak rapat, tuan-tuan, belum muqaddimah pun, baru nak rapat, belum baca Allahumma janibna lagi. Tadi baca dah, tapi Allahumma barik lana. Tu doa lain. Ni baru nak Allahumma, janganlah, panas. Tiba-tiba mengandung, tuan-tuan, this is very impossible. Mission impossible. Mengandung. I tak pegang pun you, tahu tak? Tak bang, betul bang. Ini anak kita bang. Allah kata, wala ya'tina bi buhtan yaftarina. Apa dia? Jangan kamu buat pembohongan kepada suami-suami kamu. Kalau itu bukan anak kamu, itu anak zina, jangan kamu bagi tahu ini anak kita bang. Berdosa besar. Sebab orang jahiliah dia tak tahu anak siapa, tuan-tuan. Pasal apa? Isteri ni boleh exchange, tukar. Itu perkahwinan antara jenis perkahwinan zaman jahiliah. Isteri boleh ditukar-tukar. Saya, tuan-tuan, ada isteri, tuan-tuan ada isteri. Kita bertemu. Contoh, Ramli Merbus. Saya tengok wajah isteri, tuan-tuan, cantik. Very gorgeous. Tuan-tuan boleh tengok isteri saya, berminat juga. Tak kurang cantiknya. Saya kata kepada tuan-tuan, wal'iyazubillah, ini zaman jahiliah, tuan-tuan. Apa dia? Malam ni kita exchange apa macam. Do you like my wife? I also like your wife.
So we exchange tonight, okay? Ini zaman jahiliah. Bila mengandung, layak ke tuan-tuan isteri mengaku ini anak kita bang? Wal-iyazubillah, jangan berlaku zaman ini tuan-tuan. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, tuan-tuan rahmati Allah, pada perkataan wala ya'sinaka fil ma'ruf, Nabi SAW, sebagaimana kata ulama seperti Sa'id bin Musayyib wal Kalbi wa Abdurrahman bin Zaid, mengatakan yang maksud firman Allah, janganlah perempuan itu membuat maksiat ataupun tidak mentaati perintah Nabi dalam perkara kebaikan. Antaranya apa dia? Huwan nahyu 'anil nauhi wad du'a bil waili wa tamziqis sawbi wa halqis sya'ri wa natfihi wa khamsil wajhi. Apa dia? Jangan buat benda-benda yang orang perempuan jahiliah paling glamour buat. Apa dia tuan-tuan? Bila ada kematian, dia akan niyahah. Makna niyahah? Dia akan menjerit-jerit. Apa lagi? Bukan saja menjerit-jerit, bukan saja merepek-repek. Wa du'a bil wal, menyatakan celakalah aku, habislah aku, aduh macam mana ni, suami aku dah mati, siapa nak jaga aku, aduh macam mana ni. Wa tamziqis sawbi, dan mengoyak-ngoyakkan pakaian. Tengok ni, kalau ada di antara orang kita yang tuan-tuan tengok, bila ada kematian, dia menampur-nampur pipinya. Ini dikatakan wa khamsil wajh, menampur-nampur pipinya, menarik-narik rambutnya. Ada yang mencukur rambutnya tuan-tuan, sebelah tu jadi botak, asalnya lawa berambut, dicukurnya jadi raban tebin kepalanya tuan-tuan. Pasal apa? Nak nunjukkan kesediaan. Lalu menampur-nampur pipinya, ayo. Maka ini di antara perbuatan jahiliah yang Allah larang. Tuan-tuan rahmati Allah, kitab kita malam ini yang saya bacakan surah Al-Mumtahanah ini tuan-tuan, menceritakan antara amalan-amalan jahiliah yang Allah larang, yang paling besar syirik. Termasuklah tuan-tuan disebut yang dia punya khususnya, daripada umum dikhususkan lagi, wala ya'sinaka fi ma'ruf, wahai Muhammad, pastikan perempuan-perempuan yang nak beriman ini, mereka ini dulu terkenal dengan adat istiadat, terkenal dengan budaya-budaya tertentu, maka pastikan budaya ini tidak ada. Apa dia? Budaya yang meratap merintih ketika kematian. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW bersabda lagi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 benda, 4 perangai, 4 budaya daripada zaman jahiliyah yang ada manusia masih tak meninggalkannya. Yang pertama, apa kata Nabi? Al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Ayu iftikharul mar'i wa mubahatuhu wa tamadduhu bil khisal wal manaqib wal makari. Berbangga-bangga dengan keturunan tuan-tuan. Menyatakan aku ni keturunan gini, aku ni keturunan lawa-lawa, aku ni keturunan baik-baik. Menyebutkan berbangga-bangga tuan-tuan, memuji-muji apa dia, aku ni keturunan dulu, nenek aku kaya raya, moyang aku pernah cakap kami ni, kata kami ni 7 keturunan tak habis makan. Bangga. Tu kalau dia tanya, habis kalau 7 keturunan kata moyang kamu, keturunan kamu tak habis makan, kenapa kamu miskin? Dia jawab, aku sebab aku keturunan yang ke-8 tuan-tuan. Mana dah habis dah. Tuan-tuan rahmati Allah, ini zaman jahiliah punya perangai. Ada tak tuan-tuan yang menyatakan dia ni keturunan Arab? Ada tak? Saya tuan-tuan percaya tak? Saya keturunan Arab. Kami tak percaya. Sebab mata aku apa? Cina mu'alab kata dia. Kempuk dengan mikrofon ni kan.
Ayah saya tuan-tuan memang keturunan Cina, nampak macam mana. Sebab belah moyang saya tu memang daripada tanah besar Cina. Daripada mana? Guangdao apa nama tempat ni? Guangdao tempat kacang anjing tu yang orang tanya. Mak saya tuan-tuan memang keturunan Arab. Sebab itu mak saya Siti Maryam. Ya. Dalam surat beranak Siti Maryam, Maryam yang bukan Maryam menembak tu, ya. Siti Maryam tuan-tuan, ya. Memang tok moyang saya tu pun hidung macam-macam apa orang Arab. Dia saya dapat sikit-sikit tuan-tuan. Mata ikut bapa, hidung ikut mak. Muntah hijau dengar tuan-tuan. Memang tuan-tuan, kita akan berbangga. Dia kata ustaz putih melepak. Badan macam orang Arab dah. Tapi mata je ustaz. Sebab itu kalau bergambar dia mau suruh senyum, saya malas senyum. Pasal apa? Bila senyum memang sipit mata aku. Yang nak kat gambar tu pula tanya pula, mata mana? Mata mana? Aku terajang garang. Oh, kita bangga. Saya memang putih. Ya, saya cerah sebab memang keturunan saya keturunan Cina campur Arab. Pan Asian. So that's why I look handsome, awesome, you know. Jahiliah. Bila kita bawa anak tuan-tuan pergi majlis akikah, kan? Majlis akikah, sembelih kambing, buat tahnik, selawat, marhaban. Bila bawa baby tu nak tahnik tuan-tuan, nak belah mulut tu, marhaban ya, marhaban ya, marhaban. Masa bawa tu tuan-tuan, seorang-seorang nak tahnik sampai kat Pak Imam kata, mak ai lawa cucu mereka. Hidung mancung, mata bulat macam orang Arab. Toknya kembang lubang hidung tuan-tuan besar terawang menora. Toknya kata, tengoklah siapa toknya. Tuan-tuan. Itu perangai jahiliah. Patut sebut qul alhamdulillahi rabbil alamin, anak cucu aku comel, ini kurniaan Allah Ta'ala. Tak payah sebut ya, memang pak saya dulu pun handsome, dan bapak saya dulu pun handsome juga, dan bapak saya dulu pun handsome, dan bapak tak payah cerita tu tuan-tuan, orang pun menyampah dengar. Tuan mati Allah. Apa dia yang kedua? Wa ta'nu fil ansab, dan suka menuduh keturunan orang. Jangan tuan-tuan. Dia ni keturunan dia ni memang tahqirur rajul abahu ghairi. Bapak dia ni kamu tahu tak mana asal dia? Tu buruh kasar. Bapak dia ni bangsat. Bapak dia ni merempat, bukan ada rumah, orang bagi makan. Ini perangai jahiliah tuan-tuan. Kamu kedai nak siapa bapak dia? Bapak dia bukan orang berkata, tak layak dengan keluarga kita, keluarga keturunan, kerabat dia raja, dia rakyat biasa, tak layak. Ini perangai jahiliah. Boleh tuan-tuan ya? Jangan buat macam tu. Bapak dia tu postman, anak dia pun postman. Aku jamin kalau kamu kahwin dengan dia, cucu kita pun postman juga. Jangan tuan-tuan. Perkara macam tu merupakan suatu dosa. Wal istisqa'u bin nujum, dan juga menasabkan, merelatekan apa dia, kalau nak hujan kena tunggu bintang-bintang yang tertentu. Sama ada ramalan ahli bintang, ataupun kita menyembah bintang, atau kita memohon kepada bintang, ataupun kita kata hujan ni sebab apa? Bintang ini sudah naik. Tuan-tuan, anak-anak kita suka baca kajian ramalan bintang, jaga. Lahir bulan 2 Februari, bintangnya Aquarius saya. Aquarius ni tuan-tuan, gambar kuda separuh belakang kuda, badan orang, pegang anak panah. Aquarius, tu bintang aku. Budak-budak suka baca tuan-tuan. Hari ni 8 hari bulan, contoh Ogos 2020. Bagi yang berbintang Aquarius, jangan keluar rumah, duduk di rumah. Kalau anda keluar rumah, hari ni anda ditimpa malang. Duduk rumah, percaya syirik jahiliah. Jaga tuan-tuan. Baik, itu jangan percaya kepada ramalan-ramalan kaji bintang. Dan yang terakhir kata Nabi, wan niyahah. Apa itu niyahah tuan-tuan? Iaitu meratap, merengek,
memukul-mukul muka, mencari-carikan baju, memotong, mengerat, mencukur rambut tantan sampai orang terkejut, apa dah jadi gini kak, oi ngapa jadi kopi ni kak, udah botak sebelah ni kak, oi dulu anggun cantik, apa iklan shampoo Sofi, ini sekarang udah, ya Allah, apa kak, oh sebab suami mati, saya tak boleh terima kopi ini, biar lantaknya, biar jadi kopi ini, biar botak sebelah, biar hodoh orang tengok. Pasal apa? Biar orang tahu saya ini. Apa dia? Kecewa dengan takdir Tuhan. Jahiliyah. Dan kata Nabi lagi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha taqumu yaumul qiyamah. Apa dia tuan-tuan? Wa 'alaiha sirbal min qatrani wa dar'un min jarabi. Apa dia? Kata Nabi, orang-orang yang meratap ketika suaminya mati atau ahli keluarga yang mati, kalau dia tidak sempat bertaubat sebelum matinya, hari kiamat nanti dia akan bangun dengan memakai pakaian yang dititikkan dengan titisan-titisan tembaga yang menggelegak, tuan-tuan. Masya Allah. Bukan itu saja, dipakaikan juga dengan jubah. Jubah apa ni tuan-tuan? Daripada kudih. Ada ulama menyatakan maksud jubah daripada kudih ni apa maksud dia tuan-tuan? Iaitu badan dia itu penuh dengan kudih. Dan penuh dengan kudih tu mana rupanya tuan-tuan? Macam corak pada baju. Masya Allah tuan-tuan. Macam saya tuan-tuan tengok ada corak belang-belang ni kan. Kudih yang kalau meratap tuan-tuan, dia bukan corak belang lain ni dah. Dia penuh tuan-tuan. Orang tengok, baju ke tu? Pergi dekat, tengok-tengok kudih. Tengok-tengok panah tuan-tuan. Tuan pernah tengok tak? Orang tak pakai baju, tapi kita ingat pakai baju batik. Pasal apa? Panah penuh. Bukan panah yang tuan, kurak songkla lagi. Ingat pakai baju, kita melawak dengan dia. Ingat pakai baju, rupanya kurat. Aku tampar sekarang. Di akhirat nanti tuan-tuan, orang yang meratap ini, yang tidak menerima qadar Allah ini tuan-tuan, apa kata Nabi, akan bangun kalau tak sempat bertaubat, akan bangun bagaimana? Memakai baju yang dititikkan dengan timah yang menggelegak. Bukan itu saja, seluruh badannya itu penuh dengan kudih-kudih yang menyakitkan. So ibu-ibu, lepas ni ibu-ibu kena tabah, sabar. Berkata ibu-ibu, bapa-bapa pun tak boleh ya, bila isteri tu meninggal meratap macam mana ni, habislah aku macam ni, tak boleh hidup kopi ni, siapa nak masakkan aku ni, siapa nak buat air kopi, ya. Dan ibu-ibu tak boleh cakap, habislah laki aku tak ada siapa nak tolong aku, lepas ni nak support aku, nak buat belanja ni, macam mana aku nak mewah dah, lepas ni tak boleh mewah lah, suami dah tak ada. Karena mati Allah, semua itu adalah amalan-amalan yang dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan kepada firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Saya rasa cukup sekadar itu. Mari kita doa kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqtimin, minas salamin, syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum akhir, ada sahabat yang bawa air syifa malam ni dan barangan buatan Islam, boleh tuan-tuan tengok di luar sana insya-Allah. Terima kasih. Subhanakallah, subhanakallah, insya-Allah. Astagfirullah.